Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alni sababan liman ihtada wa ja'alni sababan litahdi mustami'ina jami'an. Baik, alhamdulillah, sama-sama kita syukur kehadirat Allah SWT dengan limpah dan kurnia. Nah, kita dapat bersama dengan ruangan Kuliatul Maghrib. Nah, sejak pada waktu maghrib, lepas pada solat maghrib sehingga sampai kepada waktu Isya, dan kita insya-Allah lah saya akan tunaikan sampai kepada solat Isya lah, iqamat di Masjid At-Ta'awun. Memanglah tiap-tiap malam Isnin bersama dengan saya selaku orang yang bertanggungjawab Kuliatul Maghrib. Nah, yang mana kita minggu lepas kita dah dengar beberapa hadis yang mengenai dengan orang tina, dengan orang perempuan, khususnya iaitu orang-orang yang ada suami. Dan minggu yang telah lepas kita dah dengar kata amalan sunat yang isteri nak buat tu jika suami hadir, nah syahid, nah tok laki ada bersama dengan dia, nah maka bagi dia tu kena minta izin dengan suami dia terlebih dahulu. Oleh kerana memberi keseronokan ataupun untuk layanan suami itu adalah wajib. Nah, mana kena mendahului perkara, ulama kata kita kena mendahului, kita kena dulu perkara yang wajib daripada perkara yang sunat. Nah, memanglah perkara yang nak buat amalan sunat tu sebagai ibadat. Nah, ibadat yang kita tengok dengan zahir tu ibadat. Nah, nak puasa, nah minggu lepas kita telah ngaji takut paut dengan isteri nak puasa sunat. Nah, Rasulullah kata tidak halal bagi isteri yang nak ibadat ataupun puasa sunat sedangkan tok laki ada bersama dengan dia. Nah, itu khususnya amalan sunat. Nah, betul, adapun amalan wajib tu ya pasal lain pula. Nah, itulah perkara yang kita dah mempelajari, dan saya pernah sebutkan kata hadis yang saya akan baca pada minggu ni, pada malam ini. Nah, ikat dengan hadis-hadis yang telah lepas. Oleh kerana terikat dengan suami ya maksudnya. Nah, kadang-kadang isteri dan suami itu, orang tina dan orang jatuh dalam Islam tu, kadang-kadang amalan dia tu tak sama kewajipan dia. Kadang-kadang lelaki lain, perempuan lain. Nah, seperti yang mana berjihad fisabilillah. Kalau kita tahu masa Rasulullah ke, Rasulullah ya ada isteri dia beberapa orang yang jemput undi situ, bermakna yang lain tak boleh, mana tidak perlu untuk nak pergi bersama dengan Rasulullah. Nah, dan begitu juga ia dalam berjihad, dalam peperangan dan amalan-amalan ikut di jenazah tu, orang mati, nah ataupun solat jemaah. Nah, solat Jumaat tu kita dok tengok lah. Nah, orang lelaki kena pergi semaya Jumaat, perempuan di rumah. Kalau dia nak pergi semaya bersama lelaki pun tak ada gapo, tapi tidak menjadi kewajipan kepada orang perempuan. Lepas tu apabila ia luput amalan yang saya sebut tadi itu, adakah dia boleh pahala? Ini perkara menjadi soalan.
menjadi pertanyaan masa sahabiyah lagi. Nah, insya-Allah kita cuba ambil satu hadis. Uzur sikit. Mana hadis iaitu mengenai dengan yang saya cuba ambil maudhu' hadis, iaitu persamaan wanita dengan lelaki di sudut menerima balasan baik. Nah, itu satu maudhu' yang akan baca hadis yang agak panjang lah. Nah, sedang pendengar dan penonton sekalian, kita cuba ambil dengar. Nah, lebih lagi kita orang Tino ni jadi bini orang ni, kita perlu dengar, lepas tu apabila sampai kita dapat tahu tu, kemungkinan memberi semangat kepada kita. Kadang-kadang hadis dapat menggalakkan kita teruskan kerja kita lagi, dan kadang-kadang kita jumpa hadis-hadis apa paut dengan perkara yang kita buat. Nah, kita kena berhenti. Tak boleh nak teruskan lagi, tak boleh dah. Sebab Islam dia tak sirgi. Nah, maka kita kena berhenti. Nah, maka hadis ni agaknya panjang sedikit. InsyaAllah dengan masa yang sedikit ini, sementara kita nak solat Isya. Nah, kita alangnya baiknya bagi kita mendengarkan hadis di ruangan kuliah Maghrib, kuliah tu Maghrib ni. Nah, iaitu hadis yang insya-Allah kita akan bacakan, hadis yang agaknya panjang insya-Allah, dan saya akan huraikan. Mudah-mudahan kita dapat ambil faedah pada hadis ini. Cuba kita mendengarkan. Dan yang saya kata tadi lah, kata lebih lagi orang yang sebagai bini orang tu perlu benarlah dia boleh patibat lalu. Nah, adapun hak pasal tak jadi bini orang, nah, ataupun jadi anak perempuan, semua sakut paut dengan wanita tu, ia perlu untuk kita dengar. Sebab kadang-kadang kita sendiri boleh patibat, kadang-kadang kita sendiri boleh royak kepada yang lain, kadang-kadang kita sendiri boleh tegurkan yang lain. Nah, sebab ilmu, nah, perlu kita tahu lebih lagi ilmu yang sakut paut dengan kita sendiri. Nah, itu perlu bagi kita. Nah, baik. Persamaan wanita dengan lelaki di sudut menerima balasan baik. Mana lelaki, perempuan dan lelaki boleh terima balasan baik sekali. Itu maksud itu. Atat Asma'u bintu Yazid bin As-Sakni radhiyallahu anha an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni rasulu man wara'i min jama'ati nisa'il muslimin kulluhunna yaqulna biqawli wa ala misli ra'yi inna allaha ba'asaka ila rijali wan nisa' fa'amanna bika wattaba'naka wa nahnu ma'asyaran nisa' maqsuratun mukhaddaratun qawa'idu buyutin wa mawadi'u syahwatir rijal wa hamilatu auladihim wa anna ar-rijala fuddilu bil jumu'at wa syuhudil janaiz wal jihad wa idza kharaju lil jihad hafazna lahum wa amwalahum wa rabbayna auladahum afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى أصحابه فقال هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه فقالوا بلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفي يا أسماء واعلمي من ورائك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال
Fansarafat Asma'u wa hiya tuhallilu wa tukabbiru istibsharan bima qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Isti'ab li Ibn Abdul Bar, nah bizail al-Isabah, nah muka surat ataupun jilid yang keempat, muka surat 233. Nah itulah hadis yang panjang, agaknya panjang, dan insya-Allah cuba kita mendengarkan maknanya gapo dia hadis. Nah maksudnya Asma anak Yazid anak As-Sakni radhiyallahu anha datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata, Asma berkata, nah saya baca makna dulu. Sesungguhnya ia utusan orang-orang di belakangku dari kumpulan jamaah wanita muslimin. Semua mereka sekata dan sependapat dengan aku, yaitu bahawa sesungguhnya Allah mengutuskan engkau umum kepada orang lelaki dan orang perempuan. Lalu kami beriman kepada engkau dan ikut perjalanan engkau. Kami kumpulan wanita adalah orang-orang yang dibataskan dengan beberapa batasan. Allahu Akbar. Mari cerita pada Rasulullah. Nah, mengadu kata orang Tina ni boleh buat beberapa perkara yang ada batas bagi dia. Nah, tu nanti saya uraikan lagi. Kami kumpulan wanita adalah orang-orang yang dibataskan dengan beberapa batasan. Diasingkan dari masyarakat ramai. Penetap diri di rumah, tempat-tempat keinginan lelaki wanita ni, mengandung anak mereka, manakala kaum lelaki diberi keistimewaan dan kelebihan dengan sebab mereka dibolehkan berjamaah, mengikuti jenazah dan berjihad. Apabila mereka kuat berjihad, kamilah yang bertanggungjawab menjaga harta-harta mereka, mendidik anak-anak mereka. Apakah kami berkongsi sama dengan mereka pada pendapat pahala wahai Rasulullah? Allah, soalan dah. Nanti kita itu tak lagi. Soalan Nisa Asma. Soalan yang bagus sekali. Nah, setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berpaling menghadap ke arah para sahabatnya seraya berkata, adakah kamu pernah mendengar ucapan seorang wanita yang lebih elok pertanyaan mengenai agamanya daripada ini wanita? Bahasa dengar ada ni soalan yang lebih, nah lebih apa, lebih baik pada soalan perempuan ni. Nah sahabat jawab, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Nah lalu tu Rasulullah suruh Asma pulanglah wahai Asma, ceritalah. Ini jawapan Rasulullah. Nah, ceritalah kepada wanita di belakangmu bahawa kebaktian, kebaikan seseorang wanita terhadap suaminya, keusahaannya untuk mencapai keredaan suaminya, keusahaannya untuk mencapai keredaan suaminya. Nah, kita kena takkid sikit-sikit ini. Dan keikutannya, kepatuhannya kepadanya, kepada suaminya yang disetujui oleh suaminya. Nah adalah perbuatan-perbuatan yang saudari sebut tadi sama dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lelaki. Allahu Akbar. Lalu Asma pun pulang hal keadaan bertahlil, mengucap la ilaha illallah dan bertakbir mengucap Allahu Akbar, gembira. Bergembira kerana suka hati dengan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna sepatah lalu. Alhamdulillah. Nah, kalau bagi demo ambil perhati itu kemungkinan dapat tahulah kata gaponya soal Asma. Nah, dan gapo dia Rasulullah jawab sehingga Asma mai sebut la ilaha illallah, Allahu Akbar, segar. Kita ni dia terima perkara yang baik ni, dia sebut la Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kabar tak ada dua gapo tu. Nah, itulah perkara. Nah, itulah hadis yang agaknya panjang. Nah, insya-Allah cuba kita ambil faham mengenai dengan hadis yang baca tadi matang dan arti. Nah, mana maksud dia? Iaitu seorang yang bernama Asma, anak Yazid, nah anak bagi As-Sakni radhiyallahu anha,
mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mari royak kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ni sebagai utusan wakil lah ตัวแทนของผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเขานะซึ่งทั้งหมดผู้หญิงเนี่ยญะมาอะห์ผู้หญิงเนี่ยมีคำถามเดียวกันที่เขาจะถามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม. Nah, mana Asma mari jumpa Rasulullah, ini nak tengok orang perempuan mari tanya betul-betul dengan tok guru iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal sahabat lelaki ada. Ya, mari tanya satu ruangan, mari tanya Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni adalah wakil, tak mari semua dak. Nah, apabila boleh gapo sepakat pak dia tu atau wakil jumpa Rasulullah nak tanya mengenai agama, tengok sahabiah. Nah, yang mana dia adalah utusan di belakang dia. Nah, jemaah orang Tino yang ramai, orang Tino Islam. Dan mereka, nah orang Tino tu sepakat kata, sepakat pendapat dengan aku ni. Nah, iaitu gapo tu? Nah, semua pendapat orang Tino duduk belakang dia. Nah, pakat kata seperti yang akan dia tanya Rasulullah. Nah, apa? Iaitu sesungguhnya Allah mengutuskan engkau umum kepada orang lelaki dan orang perempuan, ya Rasulullah. Nah, engkau tu diutuskan sama ada lelaki dan perempuan. Nah, sama saja lelaki dan perempuan tu hatta engkau tu. Lalu kami beriman kepada engkau dan kami ikut perjalanan engkau. Allahu akbar, tengok sahabat. Dia mengaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu di sini tunjuk kata Rasulullah ni bukan hatta kepada lelaki saja, Rasulullah hatta kepada lelaki dan perempuan. Nah, kami kumpulan wanita adalah orang-orang yang dibataskan dengan beberapa batasan, ya kata. Wak Tino ni, nah, kehidupan orang Tino ni tak sama lelaki. Ada sekat teh, beberapa sekat teh lah, ya kata. Nah, มีขอบเขตที่จะทำอะไรก็ต้องรับรู้ว่าขอบเขตนั้นสามารถที่จะได้จะทำได้เท่าไหร่จะทำได้แค่ไหนพวกเรานี่มีขอบเขตในการทำงานว่าพวกเรานี่มีขอบเขตในการปฏิบัติศาสนายา Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diasingkan dari masyarakat ramai. Nah, ออกจากสังคมทั่วไป. Ini dia cerita kata mari royak fortune dia dulu nak rayak ni nak cerita kata benda perkara yang dia nak soal ni ya hubung dengan kedudukan dia. Ya rayak kedudukan dia dulu kata dia ni. Nah, sedangkan Allah SWT hatta Rasul lelaki dan perempuan dan kami semuanya beriman kepada Rasulullah dan ikut jalanan Rasulullah. Tapi kehidupan kami ni Fortino ni tak sama lelaki.พวก kami น่ะ ada ขอบเขต ที่จะต้องปฏิบัติไม่เหมือนกับผู้ชาย itu maksud itu diasingkan dari masyarakat ramai menetapkan ya royak lah apa kata ขอบเขตhak dia. Tengok orang perempuan orang sahabiah masa Rasulullah ya pahal segini habis dia kata ya ada batasanมีขอบเขตในการอยู่ในสังคม1 yaitu menetapkan diri di rumah. พวกเรายังต้องอยู่ที่บ้านเป็นผู้หญิงจะออกข้างนอกเหมือนกับผู้ชายทั่วไปกับสังคมทั่วไปไม่ได้เราต้องอยู่ที่บ้านwa qarna fi buyutikunna. Nah itu ya tahu kata dalam Islam orang Tino di rumah tak boleh nak tubik-tubik main-main ni kursi, itulah khop ketของwanita. Tempat-tempat keinginan lelaki Allah dia kata kita ni orang perempuan ni iaitu tempat yang diingini oleh lelaki. Orang lelaki tengok berasa ingin. Tu mengandung anak mereka. Kami ni orang yang tempat keinginan lelaki, lepas tu mengandungkan anak-anak mereka. Manakala hanya nak rakyat nak banding. Manakala lelaki, ada pun lelaki kaum lelaki diberi keistimewaanมีสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขาแต่พวกเราต้องอยู่ที่บ้านเสวยความสุขให้กับผู้ชายแล้วต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกของผู้ชายอัลลอฮฺอักบัรทั้งที่ผู้ชาย
มีสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขาอัลลอฮ์nah ia sebut situ manakala kaum lelaki diberi keistimewaan dan kelebihan dengan sebab mereka diboleh nah เพราะพวกเขาสามารถที่จะทำอิบาดัตโดยศอลาห์ญะมาอะห์ได้พวกเราจะออกไปศอลาห์ญะมาอะห์เหมือนกับผู้ชายถึงแม้ว่าไม่นะมานะไม่เป็นการไม่บังคับต่อพวกเรานะlelakiจำเป็นต้องไปnah itu keistimewaan nah keistimewaan lelaki nah boleh semaya Jumaat nah mengikuti jenazah nah turut nah orang mati nah ni mana ayat kata orang pasal turut jenazah ke kubur tu ya tu lelaki tak ada perempuan alhamdulillah tempat kita pun tak ada orang perempuan duk turut sama dengan lelaki tak ada alhamdulillah nah hanya duk tepi-tepi batas waris-waris dia lah duk tengok tepi batas dia mau pergi ke kubur atau pergi ngatas ke kubur dia duk tepi-tepi kubur tak ada rasa baris supaya dengan turut jenazah seperti lelaki ya sampai yang turut orang mati ni iaitu khas bagi lelaki nah bukan perempuan dan berjihad dan berjihad itulah yang sebut kata berjihad khas bagi lelaki khas bagi lelaki lalu Palestin kita lalu sedang duduk dalam medan jihad kita banyaklah kita berdoa kepada ikhwah kita saudara kita di Palestin yang mana dia mau ditindah teruk dia mau ambil tanah dia tu itulah yang dia sebutkan dan apabila mereka keluar berjihad dia ceritakan apabila demo tu berjihad kamilah yang bertanggungjawab menjaga harta-harta mereka apabila lelaki berjihad kamilah yang menjagakan harta lelaki dan kamilah mendidikkan anak-anak mereka pasal jaga anak pasal jaga harta di rumah ni iaitu orang perempuan kena jaga apabila lelaki tubik pasal lelaki ni kena tubik umur kena tubik berjihad fisabilillah kena tubik cari nafkah itulah kalau tidak berjihadnya kita tubik cari nafkah mana orang tina lah yang menjagakan itu hak asal dia mana orang tina jaga harta jaga perkara di rumah dan jaga anak-anak mendidik macam didik anak ni adalah perempuan adalah perempuan itu dia buat soalan mari buat perbandingkan dia tu di rumah lelaki boleh semaya jemaat boleh turut jenazah boleh berjihad sedangkan kami di rumah jaga harta dia didik anak-anak dia lepas tu nak tahu kata hak kami di rumah ni ayah nak tahu situ ya kami duk buat kerja tak sama dengan lelaki boleh pahala dia yakin kata lelaki tu boleh pahala cerak dah apakah kami berkongsi sama dengan mereka pada pendapat pahala wahai Rasulullah ni dia nak tanya tu kami tu boleh pahala ke tak ya Rasulullah mana tok laki kami tu baik luar rumah kami di rumah duk jaga harta duk didik anak adakah kami boleh pahala kalau kita tak ada berlaku jihad tempat kita ataupun beberapa orang yang sedang tunaikan orang tina di rumah tu apa sahaja yang orang tina duk buat di rumah tok laki keluar pada rumah sama ada tubik mengajar sama ada tubik cari nafkah sama ada tubik berdakwah sama ada yang tok laki kena tubik luar perempuan di rumah dak jaga semua perkara terima kewajipan yang menenangkan mata hati suami dia tak kena mikir dah di rumah tu adalah orang tina dia dak jaga adakah kami duk lagu tu boleh pahala ya Rasulullah sama dengan lelaki yang berjihad pahala besar setelah mendengar
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling kepada sahabat. Ya tanya Rasulullah. Nah, memang soalan dia tu mendengar kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kepada sahabat dia, serai Rasulullah kata kepada sahabat dia, mendengar tak? Adakah kamu mendengar ucapan wanita? Soalan wanita. Nah, yang tanya hak agama mengenai dengan orang Tino. Nah, sahabat jawab, bala ya Rasulullah, bahkan kami mendengarkan ya Rasulullah. Nah, Rasulullah kata, eloknya soalan tanya sahabat, paling tanya mendengar tak soalan yang tak pernah dengar wanita-wanita yang lain yang tanya soalan yang bagus. Nah, mengenai dengan wanita, sahabat jawab kata, bala ya Rasulullah, bahkan kami dengarkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu Rasulullah jawab kepada Asma lah. Nah, nak bertanya kepada Asma. Nah, Rasulullah kata, in surifi. Nah, mana ya Asma, paling dah kamu klik lah. Nah, in paling dah. Nah, maka Rasulullah lepas ada Asma tanya, nah Rasulullah kata, in surifi ya Asma wa'alimi man wara'aki minan nisa. Nah, dia kata, Asma, paling royak kepada orang Tino duk belakang kamu yang duk tanya soalan seperti kamu tanya tu. Nah, yang mana yang Rasulullah kata, pulanglah wahai Asma, ceritalah kepada wanita di belakangmu bahawa kebaktian seorang wanita, kebaikan seorang Tino terhadap suaminya. Tengok ni. Nah, benda-benda hak buat baik kepada suaminya, kebaikan dia, hak terikat dengan suami dia, keusahaannya untuk mencapai keredaan suaminya, hak mana-mana hak dia ada usaha, lepas tu membuat wituk laki dia reda. Nah, tak kira sama kalau kita lah ni enggak orang Tino dak buat tu buat ni, membuat wiyah tok laki dia rasa puas hati. Memang perasaan, dan saya sedih rasa perasaan orang Tino saya ni rasa puas hati sungguh tengok perbuatan dia. Dan saya tengok dia mana dia tu khidmat pada kita, mari perasaan. Kadang-kadang kita tak sebut kepada dia. Mari perasaan, orang Tino kita ni alhamdulillah. Nah, mari cerita pada Allah SWT. Nah, kalau mulai cerita pada orang Tino lah, ya terikat lebih kasih lagi. Nah, benda-benda lagu ni adalah timbul mawaddah warahmah. Nah, tak timbul perpecahan dalam rumah tangga. Nah, mari dia kata, nah, orang Tino tak kira buat kebaikan gapo, puas hati kepada suami dia dan suami dia reda dan ikutannya, kepatuhannya kepadanya yang disetujui oleh suaminya. Tak kira apa hak dia patuh, hak dia turut suaminya, yang setuju oleh tok laki dia adalah perbuatan yang saudari sebut tadi sama dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lelaki. Allahu akbar. Lelaki wak kerja gapo, misalnya tu baik solat Jumaat, pergi semaya Jumaat, orang Tino duk jaga harta di rumah. Nah, duk didik anak, nah anak lebih ke anak kecil. Tok laki pergi ke sana, pahala tok laki boleh, perempuan pun boleh juga. Allahu akbar. Alhamdulillah, dalam Islam ni Tuhan murah. Suami turut jenazah, turut orang mati. Nah, turut orang mati, isteri di rumah yang menjaga tadilah. Nah, keselamatan di rumah, jaga anak, tidak mengganggukan suami dia. Nah, kadang-kadang anak nak turut suami. Nah, tapi perempuan, orang Tino dia jaga anak. Nah, hurai pada anak. Tok laki pergi, nah, boleh bukit sama ada semaya, sama ada turut jenazah sampai pada kubur, boleh bukit 2 Uhud tu. Pahala bagi perempuan pun sama dengan lelaki. Kalau kita mengikut saya sebut tadi, sama dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lelaki. Ini Rasulullah capkan. Nah, kita kena yakin boleh pahala. Nah, ini dah membuat semangat kita. Nah, jangan rasa kata
Oh sedap dia tubik umur semua. Nah, tubik gitu kecek dengan gugu apabila pergi semaya jumpa ngagu kawin tak boleh nak jumpa ngagu. Tak apa, boleh pahala bagi kamu. Lepas pada ni kita ingat kata hak tok laki kita tubik buat kebaikan, tak kira gapo-gapo tok laki pergi mengajar, tok laki pergi cari nafkah Malaysia gapo saja, kita jaga di rumah, lebih lagi jaga hak kita dengar hak tarik lepas tu. Nah, sama ada tidak izinkan orang nak masuk di rumah. Nah, boleh izin setelah diizin oleh suami. Itu perkara yang kita kena jaga di rumah. Nah, alat-alat perempuan ni di rumah sebenarnya. Nah, lepas tu lelaki, nah, pesan lelaki ni pesan keluar rumah. Nah, keluar rumah cari nafkah, berjihad, mengikut jenazah, solat Jumaat. Nah, semua perkara tu apa hal lelaki dok buat gapo sahaja yang baik yang Tuhan terimakan balas atau terimakan kerja-kerja hak tok laki kita, semua kita dapat pahala sama dengan lelaki kita. Alhamdulillah. Itulah. Dan Rasulullah telah sebutkan kepada Asma. Lalu Asma pun pulang keadaan bertahlil. Allah la ilaha illallah. Segarnya Asma. Nah, tahu kata hak tok laki dia duk buat tu boleh pahala juga bagi dia tu. Takbir dengan suka gembira, Allahu akbar. Nah, suka hati dengan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkara yang kita telah dengar hadis. Nah, gapo rati yang kita boleh daripada hadis. Satunya oleh kerana masa ada beberapa minit lagi dia nak iqamah dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi tempat rujuk umat sama ada lelaki maupun perempuan. Nah, tempat nak tahu agama, tempat rujuk nak tahu cara hidup, kena kelik kepada Rasulullah. Nah, contoh masa Rasulullah ada sahabat dia tanya Rasulullah. Nah, begitu juga wanita tanya Rasulullah sendiri. Nah, sebab itu kita ada muskilah gapo-gapo saja. Nah, kita cuba kelik kepada Rasulullah, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah melalui ulama al-mu'tabarin. Ini kelik kepada kitab. Tanya untuk guru. Nah, tanya untuk guru. Dalam Islam, wanita diberi hak berjamaah, mesyuarat, memilih ketua dan utusannya, mengeluarkan pendapat dan bertanya dalam menjalankan kegiatan agama. Dalam Islam ni, bagi orang perempuan boleh nak buat satu jemaah bagi dia. Nah, seperti yang mana Asma telah sebut tadi lah, yang bagi pentua tanของกลุ่มหนึ่งจากผู้หญิงมุสลิมะที่อยู่ข้างหลังเขาซึ่งมีคำถามเหมือนกับคำถามที่อัสมะจะถาม Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh pilih wakil sebagai ketua. Nah, boleh mesyuarat. Nah, itu perkara yang diizinkan oleh dalam Islam. Yang ketiga, di antara kewajipan wanita muslimah terhadap Rasulullah ialah beriman kepadanya dan tidak mengikut dan melaksanakan ajarannya. Nah, iaitu kewajipan wanita orang tina kena turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman pada Rasulullah dan turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tugas wanita muslimah pada beberapa ajaran Islam berlain dengan tugas lelaki. Ni rakyat kata lelaki perempuan tu satu bucu tu dia tak sama. Tak ingat situ nah. Jangan kata pakak nak wis sama belakang lelaki. Nah, supaya demo duk melam-laung. Nah, cahai semua pa ผู้หญิงกับผู้ชายนี่เราต้องดูก่อนนะเราต้องรับรู้จากอิสลามของเราต้องเรียนรู้ว่าเสมอในจุดไหน. Nah, kata lelaki pakai luar panak, kita nak pakai luar panak, kata kita nak bersama lelaki,ไม่ได้ มันมีขอบเขตของ Allah SWT. Nah, jangan wadah mudum laum kata syariat semerpa ผู้หญิงกับผู้ชายni kita kena tengok dulu. Tak boleh nak ambil fikir barat. Fikiran barat, nah lelaki boleh kelanjir, dia boleh kelanjir, dia nak kelanjir kata. Itulah kita tak boleh. Nah, lelaki boleh main, dia nak main kata. Kita ada ขอบเขตของการดำเนินชีวิตของเราผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันแต่ส่วนผลบุญนี้เราได้รับทราบแล้วบางการปฏิบัติของผู้ชายนี้ถ้าผู้หญิงอยู่ข้างหลังผ
ผู้หญิงจะได้รับผลบุญเหมือนกับผู้ชายอัลฮัมดุลิลละห์nah tugas-tugas lelaki pada umumnya bersifat keluar daripada rumah seperti solat jemaah berjamaah, ikut dan saksi jenazah, berdakwah dan berjihad. Itu tugas lelaki. Pasal tabiatnya kena tubik rumah. Nah, dan berjihad. Nah, ingat tu, jihad ada, jangan duk batalkan jihad lah. Nah, yang keenam, peranan muslimah pada umumnya dalam rumah melayani suaminya. Nah, kena layan untuk laki kita tu. Menjaga hartanya dan mendidikkan anak-anaknya. Nah, anak-anak kita lah yang mendidikkan anak kita. Ngajar Quran apa. Kalau kita tak boleh, kita hantar pak demo. Nah, ataupun kalau kata anak kita misalnya masa lah ni duk katuk cuti lah ni, kita kalau boleh kita didik sendiri, kita didik sendiri. Tak perlu hantar tempat lain. Nah, lah ni alhamdulillah. Nah, kita terima kasih kepada ungkuan mana-mana. Nah, lah ni sekarang lah ni tu at-ta'awun ya wacun ta'awun tu buat kai pada budak. Nah, tu bagi kita wasa kata kalau kita tak boleh nak jaga anak kita, kita hantar dia. Nah, kalau kita wasa kata anak tak gimana duk dengan kita ngaji Quran dengan kita didik dia boleh, tak ada apa duk dengan kita. Nah, kalau mulanya kita serah kepada demo supaya dia dapat boleh mengalami apa-apa saja dalam kai dia. Nah, yang ketujuh, melaksanakan muslimah satu-satu tugas hendaklah bersih dalam arti kata kerana mendapat keredaan Allah dan mengganjaran pahala. Kena ikhlas hati. Nak buat gapo ni kena ikhlas hati. Kita nak layani suami kita, nak ambil hati suami kita, nak buat kerja gapo, kena ikhlas hati. Nah, insya-Allah Allah SWT akan wi pahala, wi ganjaran, Tuhan redha. Dan akhir sekali, nah, di antara tabiat manusia apabila ia mengerjakan suatu perkara, dia mahu balasan, sama ada balasan dunia ataupun balasan akhirat. Tu alik ke lagu tu lah. Kalau kita tengok hadis nah Asma pun, nah, ya mari tanya Rasulullah tujuannya nak tahu balasan sesama kedak lelaki. Itu kita nak situ lah. Nah, kita wasa iri hati sakut pak dengan balasan tu tak ada gapo. Nah, อยากจะให้เหมือนกับผู้ชายก็ไม่เป็นไรเรื่องผลบุญนี่อินชาอัลลอฮ์อิสลามให้เท่าเทียมกันกับมุสลิมะที่ทำงานโดยเฉพาะเราฟังหะดีษเมื่อกี้เราทำงานที่บ้านนะสามีหรือว่าตัวลaki kita ออกจากบ้านทำงานอะไรลิลลาฮิตะอาลาเราก็ทำที่บ้านดูแลลูกที่บ้านดูแลทรัพย์mana เราก็ได้ผลบุญเหมือนกับสามีของเราที่ออกข้างนอกitulah sebagai oleh karena masa dah habis saya sudah dengan lafaz yang mulia wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.